Assalamualaikum dan apa khabar semua, Coach Aizat di sini dan hari ini kita akan bercakap tentang protein spiking ataupun amino spiking. Tapi sebelum tu anda perlu tahu tentang amino acid, iaitu bahan asas kepada protein. Badan kita memerlukan 21 jenis amino acid, namun kebanyakannya badan kita boleh hasilkan dengan tersendiri. Cuma terdapat 9 jenis amino acid yang badan kita hanya boleh dapati melalui pemakanan. Ini dinamakan sebagai essential amino acid, dan makanan yang mengandungi kesemua 9 essential amino acid ini dinamakan sebagai complete protein. Jadi scam protein spiking ataupun amino spiking ni bermaksud pengilang telah menambah ataupun spike suplemen protein mereka dengan amino acid yang kurang berkualiti untuk meningkatkan jumlah protein. Jadi protein yang anda nampak pada nutritional information ataupun maklumat nutrisi itu adalah jumlah protein yang terkandung. Tapi kita tidak tahu berapa banyak adalah amino acid penting yang kita perlukan, manakala berapa banyak adalah amino acid yang tidak penting. Jadi sebagai contoh, produk yang buat amino spiking ni mungkin dia akan tulis 30 gram protein per serving, namun dari segi realiti mungkin 18 gram adalah essential amino acid, manakala lagi 12 gram tersebut adalah amino acid yang tidak penting ataupun bahan lain yang dikira sebagai protein. Jadi macam mana anda nak tahu sesebuah suplemen protein itu buat amino spiking ataupun tidak? Sorry to say, kita sebagai manusia biasa tidak boleh tahu. Dan protein ni pun bukanlah suplemen yang kita boleh rasa kesannya dengan serta-merta, tidak seperti kafein. Kalau kita ambil kafein ataupun pre-workout, 30 minit selepas ambil kita akan rasa lebih bertenaga, heart rate akan meningkat, kita boleh rasa kesannya. Coach ingat dulu time study nutrition kita orang ada kelas food analysis di mana kita buat analisa kepada makanan dan mengetahui kandungan seperti dia punya mineral, karbohidrat, lemak dan protein. Untuk buat analisa protein, untuk mengetahui jumlah protein, kita buat Jadal method ataupun budak nakal panggil sebagai Dajjal method. Kemudian coach ada tanya kepada lab technician tu, kita buat test ni untuk ketahui jumlah protein yang ada. Tapi ada tak kaedah untuk kita mengetahui profil amino acid? Kita tahu adakah dia mengandungi essential amino acid, non-essential amino acid, berapa banyak dan sebagainya. Dia jawab boleh, cuma dia sangat rumit dan peralatan canggih yang diperlukan, dan of course kita orang punya universiti tak ada. Jadi anda boleh dapat bayangkan betapa sukarnya untuk mengetahui profil amino acid dalam sesuatu makanan. Tapi jangan bersedih, di sini coach akan kongsikan beberapa tips untuk anda mengenal pasti dan mengelakkan kemungkinan anda di-scam dengan amino spiking ni. Okey, pertama sekali paling simple, belilah suplemen protein daripada brand yang trusted. Okey, mungkin anda tertarik dengan brand-brand yang baru keluar yang menawarkan jumlah protein yang tinggi dengan harga yang murah. Okey, jangan terlalu percaya, selidik dengan lebih mendalam, dan kalau anda ada rasa ragu-ragu, lebih baik anda tidak beli, jangan bazirkan duit anda. Dan kalau beli suplemen protein yang trusted pun daripada brand yang dipercayai, pastikan dia adalah tulen dan bukannya tiruan. Setiap brand mempunyai kaedah yang berbeza untuk detect sama ada tulen ataupun tidak. Antara yang terbaik adalah Optimum Nutrition. Dia ada gores dan menang yang anda boleh cek dan mengetahui sama ada dia autentik ataupun tidak. Dan untuk brand yang lain, kadang anda boleh detect dari segi dia punya packaging. Lazimnya brand tiruan ni dia punya packaging ada kesilapan ataupun bukanlah one to one sama dengan yang original. Jadi beli dengan berwaspada dan jangan percayalah kalau suplemen protein itu dijual sangat murah, tak masuk akal. Okey, tips yang kedua ini daripada Coach Andy Morgan dari ripbody.com. Dia cakap untuk setiap 25 gram protein sepatutnya ada 2.75 gram leucine ataupun lebih kurang 11%. Jadi ini menunjukkan yang whey itu bagus dan tak adalah protein spiking. Apabila kandungan leucine itu kurang, itu adalah salah satu petanda yang amino acid lain telah ditambah untuk meningkatkan jumlah protein, namun kualiti proteinnya akan berkurangan. Okey, kita tengok contoh pertama. Okey, di sini tertulis 25 gram protein dan untuk leucine dia ada tulis 2.8 gram. Jadi kenalah dengan nilai yang dia cakap tadi, iaitu 2.75 gram leucine untuk setiap 25 gram protein. Jadi untuk whey protein ini boleh katakan lulus. Kita tengok satu lagi contoh lain. Brand ini dia ada amino acid profile, dan bila kita tengok leucine dia adalah 8.6% sahaja berbanding dengan whey yang sepatutnya dapat 11%.
Bacaan lain pun seperti BCAA akan dapat 17.7% dan essential amino acid pun 39% sahaja. Jadi meskipun ini adalah protein vegan, iaitu protein berasaskan tumbuh-tumbuhan, tapi dia bukanlah protein yang berkualiti tinggi. Ada je protein tumbuhan lain yang jauh lebih berkualiti, yang lebih berbaloi. Cuma masalahnya dengan kaedah ni, tidak semua brand akan tulis amino acid profile maupun dia punya BCAA. Brand trusted seperti MyProtein dan Optimum Nutrition pun tidak tulis informasi ini. Namun pada pendapat coach, kalau dia tulis ingredients dia ada whey, itu pun dah kira okey. Maksudnya dia bukan campuran. Kalau campuran, dia akan tulis protein blend. Jadi kalau suplemen anda dia tulis protein blend dan tidak tulis blend apa yang dimasukkan, sebaiknya jauhi daripada suplemen tersebut. Jadi kita tengok contoh untuk MyProtein. Di ramuannya ada tulis whey protein concentrate, kira okey lah, bukannya protein blend. Manakala untuk brand Optimum Nutrition yang besar gedabak ni, dia guna protein blend. Tapi protein blend dia tulis blend apa, iaitu whey yang diproses berbeza seperti whey isolate, whey concentrate. So tak ada masalah lah. Jadi kedua-dua brand ni boleh katakan lulus lah. Lagipun kedua-dua brand ni memang trusted. Dan pastikan sekali lagi belikan yang betul-betul tulen. Okey, tadi coach ada sebut kita orang student dulu ada buat analisis jedal method untuk mengetahui jumlah protein. Sebenarnya ini adalah antara kaedah yang lazim digunakan di industri. Cuma masalah tentang jedal method ni, dia menganggar jumlah protein berdasarkan jumlah nitrogen yang terkandung. Tapi kenapa ini adalah satu masalah? Sebab bukan protein sahaja yang mengandungi nitrogen. Terdapat molekul lain yang mengandungi nitrogen seperti kreatin, taurin, nitrates, glycine dan free amino acid. Jadi kalau suplemen protein anda mengandungi bahan-bahan yang dinyatakan tadi, contohnya taurin dan juga kreatin, itu akan meningkatkan jumlah protein yang tertulis. Jadi berwaspadalah dengan suplemen protein anda. Jangan beli main syok saja, tengok ada 30 gram per serving, harga pun macam murah sikit, so anda terus beli, tapi anda tidak tahu kebanyakan daripada protein tersebut adalah sampah yang badan anda tak perlukan, manakala sedikit sahaja protein yang otot anda boleh guna. Alright, itu saja video kali ini. Kalau anda mendapati video ini informatif dan bermanfaat, coach sangat menghargai kalau anda boleh tekan like dan subscribe supaya anda tidak terlepas video yang akan datang. Okay, semoga kita jumpa lagi. Sekian. Dia tulis whey, let's go.